Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita mulakan dahulu pertemuan kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semua pada malam ini tuan-tuan? Saya doakan semua dalam keadaan sihat wal afiah insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini tuan-tuan diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kita akan sambung perbahasan kita tuan-tuan kepada ayat yang sama tuan-tuan, iaitu ayat yang ke-18 tuan. Cuba tengok ayat yang ke-18 tuan, ya. Malam ini insya-Allah kita akan sambung tuan-tuan bahagian yang kedua daripada ayat yang ke-18 ini tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan masih ingat, ya, ayat kita walaupun pendek tuan-tuan, ya, kalau tuan-tuan perhati ayat yang ke-18 pada malam ini walaupun pendek, kita dah pecahkan kepada dua bahagian tuan-tuan, ya. Bahagian yang pertama iaitu bermula daripada wa in tukadzibu sampai mana tuan-tuan? Sampai tanda waqaf yang pertama iaitu qablikum. Sampai mana tuan-tuan? Sampai kalimah qablikum, ya. Baik. Malam ini kita nak cuba selesaikan. Kita nak cuba selesaikan baki daripada ayat tersebut tuan-tuan, iaitu bermula daripada selepas tanda waqaf yang pertama wa ma 'alar rasuli sampai mana tuan? Sampai habis tuan. Illal balagul mubin. Itu perbahasan kita pada malam ini, ya. Saya ulang sekali lagi. Malam ini ayat yang ke-18 bahagian yang kedua. Kita akan mulakan perbahasan kita daripada mana tuan-tuan? Wa ma 'alar rasuli. Wa ma 'alar rasuli sampai mana tuan? Sampai kalimah al-mubinu, iaitu penghujung ayat yang ke-18, ya. Okey, seperti biasa. Untuk ambil keberkatan daripada pertemuan kita ini tuan-tuan, kita baca dulu sama-sama ayat ini. Kita mula daripada awal ayat kita tuan-tuan, bermula daripada wa'in tuan-tuan, ya. Nanti waktu perbahasan baru kita akan mula daripada wa ma 'alar rasul, ya. Kita ambil keberkatan dahulu daripada ayat yang kita nak bahaskan. Baik, kita baca dulu sama-sama. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua pada malam ini, ya. Okey, baca tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Mula daripada wa in tukadzibu, ya. Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum. Baik, kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Kita ulang sekali lagi. Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum. Wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Sadaqallahul azim. Baik tuan-tuan, ayat kita pendek saja dan kita dah bagi tahu tadi
Untuk malam ini kita akan masuk pada bahagian yang kedua, iaitu bermula daripada selepas tanda waqaf yang pertama, iaitu sad lam alif, ya. Baik, kita akan mulakan daripada wama ala rasuli. Wama ala rasuli. Okey, mula tuan-tuan. Kalimah yang pertama pada malam ini tuan-tuan ialah kalimah wa, ya. Itu perkara yang pertama yang saya akan buat, pecah-pecahkan dahulu tuan-tuan, ya. Ini perkara yang wajib tuan-tuan. Peringkat asas pun saya wajibkan, peringkat lanjutan lagi saya wajibkan. Boleh tuan-tuan? Baik. Kalimah yang pertama sekali lagi, kalimah apa tuan-tuan? Tuan-tuan jawab di rumah masing-masing. Kalimah wa. Apa terjemahan yang popular untuk wa tuan-tuan? Terjemahannya ialah dan, ya. Kalimah selepas wa, kalimah apa pula tuan-tuan? Kalimah ma, ya. Ma terjemahannya ialah tidaklah, ya. Ma terjemahannya ialah tidaklah. Baik. Kalimah selepas ma, kalimah apa pula tuan-tuan? Kalimah ala. Ala maksudnya atas tuan-tuan, ya. Kalimah yang seterusnya selepas ala, kalimah apa tuan-tuan? Kalimah ar-rasuli. Ar-rasuli maksudnya rasulah, ya. Kalimah selepas ar-rasuli ialah kalimah apa tuan-tuan? Illa tuan-tuan, ya. Illa terjemahannya kecuali. Kalimah yang seterusnya selepas illa ialah kalimah al-balagu. Al-balagu untuk menyampaikan, ya. Dan kalimah yang terakhir pada malam ini kalimah apa tuan-tuan? Kalimah al-mubinu, terjemahannya yang jelas tuan-tuan, ya. Jadi itu adalah terjemahan harfiahnya tuan-tuan. Kita tidak ada apa-apa pembetulan pada malam ini. Sekarang dengar terjemahan mafhum saya. Seperti biasa, terjemahan mafhum sangat-sangat penting pada setiap pertemuan, ya. Sebab tuan-tuan akan tentukan jumlah itu jumlahnya apa tuan-tuan, ya. Okey. Wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubinu. Dan tidaklah tuan-tuan, tugasan untuk menyampaikan risalah yang jelas itu melainkan ke atas seorang rasul. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin. Maksudnya apa tuan-tuan? Dan tidaklah tugas menyampaikan risalah yang jelas itu melainkan ke atas seorang rasul. Baik, soalan saya yang pertama pada malam ini tuan-tuan. Malam ini ayat kita pendek saja tuan-tuan. Dan saya ada beberapa perkara yang saya nak tanya. Perkara yang pertama tuan-tuan. Dalam ayat kita pada malam ini ada perkataan rasul tuan-tuan. Dalam ayat kita pada malam ini ada perkataan rasul. Baik, soalan saya pada malam ini yang saya nak tuan-tuan komen dahulu tuan-tuan. Apa beza rasul dan juga apa beza nabi tuan-tuan? Cuba tuan-tuan jelaskan dekat ruangan komen. Ini sebagai permulaan tuan-tuan. Tulis di ruangan komen dahulu tuan-tuan. Saya nak tahu pada malam ini. Malam ni ada sebutan perkataan ar-rasul tuan-tuan, ya. Baik. Dan ar-rasul ini tuan-tuan, ya, sama dengan nabi. Betul tuan-tuan? Hampir sama dengan nabi. Cuma saya nak tahu beza tuan-tuan. Ya, saya nak tanya tuan-tuan pada malam ini. Apa beza rasul, apa beza nabi tuan-tuan? Cuba tulis dahulu di ruangan komen supaya saya nampak tuan-tuan apa yang tuan-tuan faham setakat dengan perkataan rasul ni tuan, ya. Jejak rasul, ya. Kita tak kata jejak nabi. Kita panggil dia jejak rasul tuan-tuan. Ya. Kalau TV3 tu, kalau bulan puasa tuan, dia sebelum waktu maghrib tuan, setengah jam sebelum maghrib tu dia akan ada program jejak rasul kan. Ya. Dan dalam jejak rasul itu dia ada pula tuan-tuan dinamakan ulul azmi, ya. Baik. Yang saya nak tanya tuan-tuan sekarang, tulis di ruangan komen supaya tuan-tuan dapat komen dahulu untuk permulaan ini. Apa beza rasul dan juga apa beza nabi tuan-tuan? Sila tulis tuan-tuan. Saya tunggu komen daripada tuan-tuan. Ya. Belum ada respon lagi tuan-tuan. Apa beza rasul dan juga apa beza nabi tuan-tuan? Ya.
Kenapa dinamakan Rasul? Kenapa dinamakan Nabi, tuan-tuan? Ya. Baik, sila tuan-tuan. Kenapa tak naik komen ni, tuan? Masalah dekat telefon saya ke ataupun masalah dekat mana ni? Dia ni memang tuan-tuan belum komen lagi. Okey. Baik. Okey. Okey. Rasul dituntut ke atasnya untuk menyampaikan risalah Allah. Adapun Nabi tidak diwajibkan. Bezanya yang tu saja, betul ya. Ahsantum Tuan Fudin. Baik. Ahsantum ya. Baik. Sekejap tuan. Telefon saya pula yang ada masalah ni ya. Nak tengok komen tuan-tuan ni tak masuk ni ya. Okey. Jadi tuan, perbezaan yang utama di antara Rasul dan juga Nabi ni ialah at-tabligh, tuan-tuan. Menyampaikan. Itu saja yang membezakan Rasul dan juga Nabi, tuan-tuan, ya. Mana-mana Nabi yang diwajibkan untuk menyampaikan wahyu yang diturunkan, tuan-tuan, maka dia adalah digelarkan sebagai Rasul, tuan-tuan, ya. Sebab itulah Rasul ini wajib kita tahu hanya 25 orang saja, tuan, ya. 25 orang saja yang wajib kita tahu, tuan-tuan, ya. Adapun tuan-tuan, ya, adapun Nabi tidak diwajibkan untuk kita tahu. Betul, tuan-tuan? Sebab yang wajibnya ialah Rasul, ya. Dan tuan-tuan kena faham pada hari ini, semua Rasul adalah Nabi. Semua Rasul adalah Nabi, tapi bukan semua Nabi adalah Rasul. Boleh, tuan-tuan? Itu perkara yang pertama yang tuan-tuan kena faham pada hari ini. Perbezaan Rasul dan juga Nabi. Jadi sebab rasa malulah, tuan-tuan, ya. Agak malulah kita orang yang belajar bahasa Arab, orang yang belajar Al-Quran lagi, tuan-tuan, tak tahu beza antara Rasul dan juga Nabi. Jadi dua-dua menerima wahyu, tuan. Dua-dua terima wahyu. Dengan sebab wahyu itu digelarkan sebagai Nabi, ya. Cuma arahan menyampaikan itu, tuan, yang membezakan. Yang wajib menyampaikan itu adalah Rasul, yang tidak wajib menyampaikan wahyu itu hanya digelarkan sebagai seorang Nabi. Yang tuan-tuan perlu faham pada malam ini sebagai muqaddimah, ya. Baik. Yang penting, tuan-tuan, yang penting, ya. Ayat yang ke-18 sebenarnya nak tegaskan, tuan-tuan. Wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin. Allah nak tegaskan dekat sini, tuan-tuan, ya. Tugasan seorang rasul ialah menyampaikan. Ya, tugasan seorang rasul ialah menyampaikan. Adapun urusan hidayah, tuan-tuan, dia nak ikut tak nak ikut, tuan, itu urusan Allah Taala, ya. Samalah dengan kita, tuan, kita sebagai orang Islam, tuan, wajib berdakwah, tuan, ya. Setiap orang tak tunggu title dia dapat title ustaz, tuan. Ilmu banyak tak tunggu, tuan. Tak mesti tunggu macam tu, tuan. Setiap orang wajib ada usaha untuk berdakwah, ya. Adapun diorang terima tak terima itu nombor 2, tuan. Yang penting setiap orang wajib berdakwah, ya. Dan sebaik-baik dakwah kita ialah dakwah melalui perbuatan, tuan, ya. Kalau terasa tak pandai ceramah, tuan, tak pandai nasihat, tuan, tunjuk je akhlak yang baik. InsyaAllah dia akan memberi kesan lebih baik daripada bercakap. Kadang-kadang ustaz bercakap, tapi kadang-kadang dia tak buat apa yang dia bercakap. Betul, tuan? Jadi sebab itulah dia orang dalam bahasa Arab dia kata apa? Lisanul hal aqwa min lisanil qaul. Ya, lisanul hal aqwa min lisani al-qaul. Maksudnya perbuatan lebih baik daripada kata-kata. Jadi sebab itulah, tuan-tuan, tunjuklah satu kata keduah yang baik untuk orang lain. Mudah-mudahan ialah salah satu sumbangan kita dalam ilmu dakwah ini, tuan-tuan, insya-Allah. Baik. Rasul ada 313 orang, manakala Nabi jumlahnya 124 orang. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Fudin. Itu info tambahan untuk tuan-tuan semua. Yang ni adalah Rasul 313 orang, manakala Nabi ialah 124 orang. Okey, dah selesai, tuan. Dah masuk, kita masuk kepada perbahasan bahasa Arab, ya.